beliau dan menerima segala amalan beliau dan menjadi asbab pula kitab-kitab beliau ini sebagai manfaat untuk kita semua. Kita akan baca pada bab yang ketiga, surat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Pada bab yang ketiga, mengingat Allah 24 jam. Surat 104, berzikirlah. Untuk mendapat berkah dari Allah, maka kita awali dengan sebuah firman Allah di surah Al-A'raf ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wahai saudara-saudaraku, Allah telah memuliakan engkau dengan dua kehormatan atau kemuliaan. Pertama, menjadikan engkau berzikir kepada Allah, padahal jika tidak disertakan karunia Allah, nescaya tidak patut, tidak layak engkau berzikir kepadanya. Kedua, dijadikan Allah engkau gemar dengan zikir kerana Allah sendiri yang menisbahkan zikir itu kepadamu. Dengan demikian Allah akan menyempurnakan nikmat kepadamu. Perhatikan firman Allah, wala dzikrullahi akbar. Demi sesungguhnya zikrullah itu, yakni zikir si hamba terhadap Allah, sangat besar, yakni terlebih besar. Aku Tuhan yang sangat dekat bagi orang yang dekat dan sangat jauh dari pembatasan dan penemuan. Sabda Rasulullah SAW dan terjemahannya seperti berikut. Aku, yakni Allah, selalu mengikuti persangkaan hamba-Ku. Aku selalu mendampinginya selama ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir kepadaku disertai hatinya, maka aku ingat padanya dalam zatku. Bila ia zikir padaku di muka umum, aku ingat padanya di muka umum, dan terlebih aku mendekati padanya. Jika ia dekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya pada satu depa. Bila ia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Selanjutnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Fazkurni azkurkum. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu. Aku Tuhan yang sangat dekat bagi orang yang dekat dan sangat jauh dari pembatasan dan penemuan. Dalam hadis Nabi SAW muka 104 itu, jengkal dengan depa mana lagi panjang? Depa kan kita balik. Kalau hamba mendekati Allah pada satu depa, maka Allah mendekatinya pada satu jengkal. Maknanya kalau kita dekat dengan Allah 5 meter, Allah dekat kita lebih dekat daripada 5 meter. Kalau kita menuju Allah dengan cara berjalan, Allah menuju kita dengan cara berlari. Sebenarnya katanya amat bersegera Allah dalam mendekati hamba-Nya yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya begitu ya. Dan dalam ayat ini mungkin kita nampak ada sedikit kesilaruan. Bila Allah Taala kata wadunal jahri. Apa maksud wadunal jahri? Kat situ, dan dengan tidak mengeraskan suara. Inilah yang menjadi alasan bagi mereka yang tidak bersetuju dengan majlis zikir seumpama ini, iaitu kita berzikir dengan suara yang jahar, dengan suara yang keras, yang kuat. Tapi ia dipahami begini, hakikat zikir itu adalah hakikat yang tanpa suara. Dan nak sampai kepada peringkat hakikat yang zikir yang tertinggi itu, inilah latihan dia. Ini maksudnya wadunal jahri. Maksudnya semasa kita berdiam, semasa kita bercakap, semasa kita bergerak, semasa kita tidak bergerak, semuanya dalam zikir kita ini tanpa ada sebarang suara yang kuat, terus berzikir. Nak sampai ke peringkat itu, ini latihan dia. Sama seperti bila kita nak mula menghafal baca Al-Quran, kita mula menghafal Al-Quran dengan suara yang keras.
Lepas tu bila kita berulang, tak keras lah, kita itu je. Berjalannya begitulah berjalannya. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tahap kemuncak zikir, iaitu pada hakikat zikir yang diberi berjalan. Apa dia kemuncak zikir? Zikir yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi zikir yang benar-benar sunyi, sepi. Jadi berkaitan zikir yang benar-benar terpendam, dipendam pada lubuk hati nurani yang paling dalam. Itulah hakikat zikir wadunal jahri minal qaul. Sebab apa? Sebab di situlah mana hanya Allah Ta'ala saja yang tahu kita berzikir. Sekarang ni kita berzikir, satu unit yang tahu. Mudah tak rasa kita adik kita ni ahli zikir sangat? Mudah tak merasai kita ni macam bagus sangat dengan zikir? Mudah. Tapi kalau zikir betul-betul dalam ni, orang tu tak kita berzikir, orang tak tahu. Itu hakikat kemuncak zikir yang kita dapatkan. Tapi nak sampai ke situ, ini latihan dia. Maka jadilah kita yang lemah ini, umat akhir zaman yang semakin lemah ni. Siapa yang kata umat akhir zaman makin kuat iman dia, maka kena cek balik lah. Maknanya semakin lama semakin longgar kita, semakin lemah, semakin tak berdaya. Sebab semakin jauh kita dengan baginda Nabi SAW di jalannya begitu, maka kita perlu ada masa mingguan misalnya kita zikir kuat, latihan harian kita zikir kuat, dan ada latihan juga kita zikir di dalam, sehingga akhirnya kita mengecapi apa dia? Hakikat kemuncak zikir. Dia kena faham dalam konteks itu. Kalau faham literal saja, ni apa bab ni? Allah Ta'ala kata zikir waduh dan jahri melakau. Kita dah zikir kuat-kuat tepik ni, apa halnya? Dia kena faham proses ni. Okay, alright. Sikitlah sedikit nak huraikan situ. Huraian, terus sama lagi. Sepatutnya kita baca tak ada huraian, tapi ini dapat takut ada kecelaruan dan ada maknanya pertanyaan yang timbul, maka kita jelaskan. Alright. Aku Tuhan yang sangat dekat bagi orang yang dekat dan sangat jauh dari pembatasan dan penemuan. Seseorang hendaknya terasa zuk nuraninya, rasa fana dan rasa baqa' pada Allah yang tetap dipertahankannya sehingga sampai akhir umurnya. Inilah bila dah fana, maknanya tidak ada suara, tidak ada kalam, tidak ada huruf, tidak ada bunyi. Sebab apa? Fana semuanya. Musnah segala bunyi, musnah segala suara, musnah segala huruf, terpendam dalam hati rohani yang paling dalam. Di situ dah berasa betapa hampir dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mengubah profession, tanpa mengubah latar belakang kehidupan, suasana bekerja dan sebagainya, kita mampu mengecapi perkara ini. Di sini tak perlu negara Islam pun dapat mencapai. Dalam negara paling kafir pun, sekafir-kafir negara yang paling kafir pun, kalau kita hidup di situ, tidak ada sesiapa yang boleh menghalang kita untuk mencapai benda ni. Jangan tunggu nak sampai ada negara Islam baru nak mula majlis zikir. Dengan alasan kita dapat negara Islam tu baru zikir kita bagus. Kalau ada kesan, tak. Yang ni anytime, anywhere. Bahkan every time, everywhere. Begitu. Ya. Allah menzahirkan dan menampakkan pada golongan ahlillah berupa hakikat untuk menuju ahad Allah, yakni menuju keesaan Allah. Hati nurani melihat wajah Allah dalam setiap mazhar sebagai penampilan Allah. Mazhar ni kenyataan, mazhar ni penzahiran. Maka dalam setiap makhluk ini, hati nurani zahir akan wujud Allah. Itulah maknanya aina fa'inama tuwalu fatamma wajhullah. Di mana saja kamu beradab, kamu akan menampak wajah Allah. Wajah Allah ni maksudnya keterangan-keterangan yang menyatakan Allah yang maha nyata. Begitu. Selanjutnya semua alam menjadi kenyataan bagi isim Allah. Jadi bagi nama Allah. Okey. Selanjutnya semua alam menjadi kenyataan bagi segala nama Allah. Di sini kalau kita faham, orang tu gila isim, maksudnya apa? Dia tenggelam dalam nama-nama Allah. Itu saya gila isim. Isim tu maksudnya apa? Nama. Kita dah faham, orang ni isim, orang ni isim. Negatif sangat. Istilah sufi yang sekarang ini difahami secara begitu negatif. Sebenarnya yang disebut sebagai istilah gila isim itu maknanya dia telah gila itu fana. Isim itu nama. Fana kepada siapa? Dalam latihan zikirnya, itu fana pada Allah. Maknanya dia tenggelam dalam nama-nama Allah. Sebabkan dia nampak semua alam bawah ini adalah semuanya nama-nama Allah. Maka dia gila. Dia hebat gila, maknanya bersangatan. Kan faham gila itu kan?
gila. Bukan gila Majnun yang merah itu, bukan. Gila dia dahsyat sangat. Tahu tak? Jadi gila isim nasihat bersangatan tenggelam dia dalam nama-nama Allah. Sebab itu yang dia kehendaki. Itu faham yang positif. Tanpa menafikan ada juga yang betul-betul jadi merah. Apabila dalam latihan zikirnya itu pintunya bukan Nabi SAW. Kena faham ya? Kenapa tak zikir ni? Takut isim. Baguslah isim. Isim tu kita nak ada. Isim macam mana? Tenggelam dalam nama-nama Allah. Itu syuhud yang sebenar. Apabila tenggelam dalam nama-nama Allah, zikir kita tak kuat dah. Senyap-senyap lah. Tak cakap dengan orang dah. Bapak cakap dengan orang. Sebab merasai sudah berhubungan dengan isim Allah. Asma, isim mufrad. Jamak dia asma. Tenggelam dalam sifat Allah, keseronokan dan kenikmatan. Bagi orang yang tak nampak, ahli dunia, dia nampak apa orang ni tak bakat, tak minum, tak pakai slipper. Tok kenali mana pernah pakai slipper? Tok kenali gambar dia waktu bermesyuarat, datang pasal fatwa atau apa ke, ada gambar dia tu bersama mufti, bersama dengan orang-orang besar kerajaan dekat tu. Ada tok kenali tepi sekali tu. Apa? Tak pakai slipper. Tok kenali. Kenapa? Ada yang memberi telahan. Dia nampak tanah ini adalah kenyataan asma Allah. Dia tak nak berpisah kaki itu dengan kenyataan asma Allah. Kenapa nak lapik kakiku? Tak nak aku bersentuhan. Sebab itulah ada dalam fiqh pun disebut, kalau pakai selipar waktu tawaf, bagi aku pakai selipar waktu tawaf, selipar bersih lah maknanya. Laki-laki pun pakai stoking waktu tawaf. Kalau perempuan lah nak pakai stoking sebab aurat itu dah hal lain. Laki pakai stoking, tapi kaki lah kita waktu tawaf. Ada yang menyatakan daripada makruh. Alasannya apa dia? Ini telahan-telahan penghayatan pengamatan. Sebab apa? Sebabnya kita kat tawaf tu kita nak cari tempat jejak di mana tapak kaki Nabi. Biasa kita nak jejak. Walaupun pasir tanah yang Nabi pijak itu sallallahu alaihi wasallam sudah dibalut dengan marmar, tapi biarlah sama tempat itu. Sebab itulah kalau sa'i dikatakan tempat sa'i, tempat yang Nabi bersa'i berlari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berlari itu, bukan Ibrahim apa? Siti Hajar berlari itu, tempat yang Kaabah lama itu yang tengah-tengah, yang tempat orang solat di seroda. Jika kita nampak mana-mana orang yang lari kat situ juga, kita tak faham, dia kata apa orang ni susah orang lah, larilah dekat bahagian lari, ini bahagian orang kursi roda. Tapi pada dia apa dia? Aku nak dapat tempat yang Nabi, yang Siti Hajar berpijak. Aku dapat tempat yang Nabi dan para sahabat berpijak. Itu tempat yang betul-betul tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Jadi kalau kita faham benda tu, kita doakanlah mudah-mudahan kau selamat berlari, tak dilanggar dan tak melanggar. Habis. Tak kita betul-betul dia. Nampak tak? Itu perbezaan pandangan dan pengamatan. Okay, tak? Itu isim kan? Ketahuilah ada 4 macam maqam zikir, iaitu zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan, maqamnya apa? Maqam orang ahli ghafil, ahli ghaflah. Apa maksud ahli ghaflah ni? Orang lupa. Allah Ta'ala cakap dalam ayat tadi, wala takum minal ghafilin. Kau mana pun zikir macam mana pun, yang penting lepas Allah berkata ayat ini, wadkur rabbaka fi nafsika, ingatlah Allah dalam nafasmu. Nafsika dalam dirimu, dalam jiwa, ataupun dalam lebih mudah sekali, nafsu dalam apa? Dalam nafasmu. Maknanya kita tidak akan ada jiwa mereka kita ada nafas. Maka dengan adanya nafas baru kita ada jiwa. Kalau nafas kita itu dalam keadaan ingat kepada Allah, jiwa kita ingat kepada Allah, rohani kita ingat kepada Allah. Maka ini ayat Allah Ta'ala kata wadkur rabbaka fi nafsika. Right? Okey. Itu yang higher target. The minimum target, wala takum minal ghafilin. Kau mana pun jangan kau ghaflah. Orang ghaflah ni apa dia? Orang yang berzikir pada maqam lisan ni pun disebut sebagai ghaflah dah. Kita tadi zikir maqam apa? Maqam lisan dah. Yang zikir maqam lisan ni ghaflah dah. Kalau tak zikir, letak kat mana? Tak masuk buku lah. Tapi ghaflah yang bagaimana? Zikir orang pada lisan ni adalah maqam orang ghaflah yang mengetahui dia ghaflah dan sedar diri dia ghaflah, yang dia nak upgrade daripada ghaflah kepada yang lebih baik. Itu kita. Tapi kalau orang tak
tak zikir langsung, dia ghaflah dan tak tahu dia ghaflah dan tak teringat untuk upgrading supaya keluar daripada belenggu keghaflahan. Keghaflahan kan? Ghaflah daripada kelupaan. Gitu juga. Tu dia. Alright. Jadi zikir dengan lisan maqam ahli ghaflah. Kita lah. Macam mana? Zikir 1 jam pun ghaflah lagi. Tu jangan duk act lah. Zikir kat minggu ni. Zikir. Yang duk act lah. Zikir kita ni ghaflah lagi. Malu sikit. Yang kedua, zikir dengan lisan, yakni beserta tasdik hati bagi ahli suluk. Mari kita ada bahagian kita diam, kita peringatkan, pandang pada nafas. Di sebalik nafas itu hayat Allah, sifat hidup Allah. Ya Allah yang menghidupkan kita dengan sifatnya yang hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum. Begitu. Jadi maknanya itu naik sikit. Itu ahli suluk. Mudah-mudahan kita ini antara ghaflah dan suluk. Yang mula zikir dengan lisan saja, hati tak menyertai. Maka tak sampai lama latih sampai bila zikir dengan lisan, hati pun ikut sama. Itu sebagai zikir ahli suluk. Yang ketiga, zikir hadir hati dalam hadrat Allah, terlihat akan wajah Allah. Itulah makam al-khawas. Namanya zikir itu pada hati yang dominan. Tadi mula-mula yang dominan lisan, kemudian disusul dengan hati menyusul. Kemudian akhirnya yang dominan di hati. Lisan itu sekadar syarat, asbab syariat saja. Tapi yang betul-betul berjalan adalah hati. Ini yang maksudnya kalau kita melatah dulu, oh mak kau, apa hal mak aku pula? Jawab. Nanti sekarang melatah, oh Allah. Dulu melatah, sebut benda bukan-bukan, macam-macam benda sebut. Sekarang ni kalau melatah, Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Muhammad. Maknanya apa? Dalam tu dah ada hidup zikir. Itu 3. Yang keempat, makam ghaib. Ghaib ni tak ada suara, tak ada huruf, tak ada lafaz, tak ada bunyi, tak ada apa-apa. Ghaib. Didatangkan rasa ghaib dalam zikir sampai ke tingkat fana. Ahli fana, anil fana. Itulah ahli zikir khawasul khawas. Ini yang disebut sebagai, bukan lagi kita yang berzikir, tak berniat pun kita nak berzikir, tak berzikir pun kita, tapi kita sentiasa berada dalam keadaan yang disebut sebagai diperzikirkan Allah, untuk zikir kepada Allah. Amin. Jadi ini peringkat keempat. Jadi jangan dia fikir bila aku nak sampai ke nombor 4 ni. Itu tak sampai. Yang kita buat apa dia? Kita buat step pertama saja. Zikir pada lisan dengan mujahadah disertai dengan hati dan perasaan. Itu je kita buat. Selebih itu sampai ke peringkat ketiga dan keempat itu Allah punya urusan. Sehingga Allah mendatangkan zauq itu. Allah mendatangkan fana itu. Allah Ta'ala mendatangkan yang disebut sebagai diperzikirkan kita oleh Allah untuk kita berzikir kepada Allah. Itu semua Allah punya urusan. Jangan campur tangan urusan Allah. Kalau kita campur tangan urusan Allah, bermaksud kita tak benar-benar yakin kepada pentadbiran Allah. Bermaksud kita tak bersangka baik kepada Allah. Itu faham. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz, dan tidaklah dengan Allah suatu kesukaran. Ialah Allah yang sangat bijaksana. Ya Allah, tunjukilah kami akan segala sesuatu sebagaimana asalnya. Wallahu a'lam bishiril Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.